Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wa sayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah taala, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan daripadanya kita dapat sama-sama bertemu sekali lagi pada tengah hari ini dalam satu program yang dianjurkan oleh Badan Kebajikan Islam MISC Daya Bumi di bangunan Menara Daya Bumi, yang mana MISC ini dia sentiasa Badan Kebajikan Islam ini sentiasa menjalankan kerjasama dengan pihak surau untuk program-program keagamaan, khususnya di surau Daya Bumi itulah, di tingkat 16 lupa di Menara Daya Bumi itu, insya-Allah. Baik, terima kasih pada semua sahabat yang bersama, Faiz Helmi, Rozita Khaldi Kulim, Kak Mumtaz Begam daripada Singapura, Bang Yusof, macam kenal juga ni, daripada Daya Bumi lah, yang mengaturkan kuliah dengan kita pada tengah hari ini dengan sahabat-sahabat yang lain, insya-Allah. Abang Hassan sekali ya, satu lain, Sahliah Superman, Pasir Gudang, terima kasih banyak. Kak Jamaliah daripada Ceras, dan minta kita share lah seperti biasa. Kita sharekan
kuliah-kuliah ni, dan insya-Allah ada ganjaran pahala yang diberikan Allah kepada kita lah, insya-Allah. Tingkat 15. Baru sebulan tak datang, lupa dah. Terima kasih juga Purnama Hijau. Ni confirm darah hijau ni. Arif Arifin daripada pinggiran USJ, orang kuat surau juga ni. Baik, jadi sahabat sekalian, teruskan share, teruskan menonton, teruskan berkongsi. Mudah-mudahan cuti hari Minggu ni, walaupun mungkin besok ada yang bekerja dan sebagainya, kita teruskan dengan kemeriahan majlis-majlis ilmu yang mungkin tengah hari ini juga serentak di banyak channel, kan, serentak di banyak channel dengan kepelbagaian ustaz dan ustazah dalam menyampaikan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, insya-Allah. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, tajuk yang diberikan kepada saya untuk dihuraikan pada tengah hari ini ialah kembali kepada Allah. Ar-raja' ilallah, kita kembali kepada Allah. Juga saya ucapkan selamat menonton, bersiaran kepada staf-staf Daya Bumi lah yang menonton di channel yang telah diwawarkan untuk mereka juga, channel khas mereka lah, insya-Allah. Baik, kita nak sembang-sembang sikit lah pada tengah hari ini tentang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya kira tajuk ini sangat penting untuk kita hari ini dalam proses kita nak balik kepada agama, kita nak balik kepada Allah, kita nak jadi hamba-hamba yang sentiasa sedar diri, sentiasa tahu, kan, asal usulnya di mana. Yang ulama selalu pesan pada kita untuk kita sentiasa berada dalam situasi sebagai hamba Allah yang terbaik, untuk kita mengekalkan momentum kita sebagai hamba Allah yang terbaik. Ulama kata selalu-selalulah, khususnya di malam hari, sebelum kita nak tidur tu, kan, tak kira lah hari-hari ke, seminggu sekali ke, tak kisahlah, kita tanya dalam diri kita 3 soalan. 3 soalan yang dengan jawapan yang kita cari itu, dia boleh mendekatkan lagi diri kita kepada Allah, dia boleh menjadikan lagi hidup kita lebih beriman, menjadikan kita lebih bersyukur, menjadikan kita lebih bersedia untuk kembali dan balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, apa dia 3 soalan itu? Yang pertama, ulama kata tanya dalam diri kita, kita ni datang dari mana? Dia 3 soalannya. Soalan pertama, dari mana? Soalan kedua, di mana kita berada sekarang? Dan soalan ketiga, ke mana kita nak pergi? Itu je soalannya. Soalan pertama, kita ni daripada mana? Aku ni wujud dari mana datangnya itu? Kewujudan aku tu dari mana asal usul? Kan, kita bukan lahir di celah pokok buluh betung. Dah, itu cerita je orang Melayu buat. Kan, kita lahir ni daripada perut ibu kita yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bermaksud kita ni datang daripada Dia. Allah yang buat kita, bukannya kita terjadi dengan sendirinya.
Itu soalan pertama yang kita kena tanya, sebab dia akan menimbulkan rasa, orang kata, sedar diri. Kan, aku ni nak melawan Tuhan ni, aku ni daripada mana? Aku ni daripada mana? Nak melawan Tuhan ni, aku ni daripada dia. Bukan kita yang menciptakan diri kita sendiri, tak. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Allah kata, adakah kamu tu terjadi dengan tak ada siapa-siapa yang buat? Maksudnya, adakah kamu tu jadi dengan sendirinya, tiba-tiba je jadi manusia, keluar kot celah pokok buluh ke mana? Tak. Tu Allah tanya tu. Ataupun am humul khaliqun, atau kata Allah, kamu ke yang buat diri kamu sendiri? Kan, ni Allah sindir sebenarnya. Allah menyindir kita supaya kita ni biar tahapnya sedar diri. Kan, Allah sindir kita. Maknanya Allah nak beritahu, engkau orang ni aku yang buat. Kamu bukannya tak ada pencipta, kamu bukan jadi sendiri. Mak ayah kamu yang ambil tanah kepal-kepal, bubuh, buat hidung, lepas tu cocok bagi jadi lubang 2 ke? Tak. Kamu tak jadi sendiri, dan kamu tak buat diri kamu sendiri, tetapi Allah kata aku yang buat. Tak. So soalan pertama yang kita nak kena tanya ialah dari mana kita ni? Supaya jangan timbul, orang kata, ego, jangan rasa menyombong sangat, kan? So itu kita sebut qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daripada Allah kita datang, kepada Allah kita dikembalikan. Kena ingat ayat tu. Baik. Terima kasih Rohani Abu Bakar, Abdul Aziz Habibi, Kak Saliza Agus, Hadil Isham, Ahmad Khalil, dan teruskan share. Tuan Rusiah, terima kasih. Kak Jamaliah, dari mana, di mana dan ke mana. Latifah Umur, Kota Kinabalu, clear. Bang Hairi daripada Medan, Indonesia, terima kasih. Baik. Sahabat yang dirahmati Allah, Pak Din juga baru mendengar, ada masuk. Terima kasih. Baik, itu ringkaslah kita sebut dah. Soalan pertama, makna kita tanya diri kita ni, aku ni daripada mana? Dari mana? Soalan kedua, aku ni di mana? Di mana? Kita ni ada kat mana? Oh, kita jawab, kita ada atas muka bumi, Ustaz. Kita ni ada di atas muka bumi. Okey, muka bumi ni siapa punya? Semua orang jawab Allah punya. So, soalan dia, mana kita punya? Jawapannya nothing, tak ada apa-apa. Kan, we are nothing. Kita ni tak ada apa-apa sekalipun. Wa imma sehelai rambut pun Allah Ta'ala punya tak? Dia bagi kita pinjam saja. Allah bagi pinjam. Dah Allah bagi pinjam, lepas tu kita berlagak pula tu. Kan, menyombong pula tu. Sujud pada dia pun tak nak, ikut arahan dia pun tak mau. Padahal kita ni istilahnya menumpang. Kan, kita ni menumpang atas muka bumi Allah. Kita ni pijak bumi dia, menghirup udara dia, makan buah-buahan yang dia buat, makan binatang-binatang yang halal yang Allah jadikan, boleh minum air macam-macam jenis. Bulan-bulan Ramadan ni macam-macam nama ada. Kan, belum masuk syurga pun dah boleh minum air Kausar. Kan, kalau bulan Ramadan ni air Kausar lah. Kalau musim-musim bazar Ramadan kan. Tapi dah tak ada ni, pandai-pandai lah, buatlah air apa pun. Jadi nak sebut, bila kita sedar yang kita ni berada di atas muka bumi Allah, kita ni tumpang bumi dia. So bila tumpang, buat cara menumpang. Buat cara menumpang, jadilah penumpang yang beradab. Kan, macam kita lah tumpang kereta orang, takkan kaki naik sampai atas dashboard kot.
Kan, ni kawan kita punya kereta di tengah mandu, kita tumpang kat sebelah, kaki melunjur sampai atas cermin tu. Agak-agak sikit bro, kan. Beradablah sikit kita menumpang, jaga kebersihan kereta orang tu, kan. Duduk elok-elok, pakai tali pinggang dan sebagainya, kan. Sampai kedai minyak, bohlah minyak sikit. Itu kan adab dipanggil. Ini tumpang kita orang buat macam kita sendiri, kan. Mengamuklah kawan tu. Jadi sekarang ni kita tumpang bumi Allah, lepas tu buat macam bumi sendiri. Mau tak Allah mengamuk? Kan, mengamuklah Allah. Dia bagilah macam-macam. Dia baginya ribut, dia baginya banjir, dia baginya kemarau, dia baginya tsunami, gempa bumi, kan. Yang sekarang ni coronavirus dan sebagainya. Jadi tak usahlah kita ni bila menumpang, buat cara menumpang jangan jadi macam tuan tanah Kedaung. Jangan jadi tuan tanah Kedaung, tak sedar ke diri. Jadi sedar tu. Nombor 2 tu, kita berada di atas muka bumi Allah. Kita menumpang atas muka bumi dia. Kita duduk atas muka bumi dia, kita menumpang saja. Jadi buat cara menumpang lah, sedar-sedarlah diri tu. Itu ringkasannya. Yang ketiga, sahabat sekalian, yang ketiga ialah kita nak ke mana. Kita nak ke mana, nak pergi mana, kan. Dari mana, di mana dan ke mana. So sekarang ni kita nak pergi mana? Jawapan mudah dia, kita nak pergi mati. Kita nak mati, kita terpaksa akan mati. Macam tu. So bila tahu kita akan mati, maksudnya kita akan melangkah satu alam yang dipanggil alam barzah, alam kubur kata orang Melayu. Alam barzah ni sahabat sekalian adalah alam yang menjadi pintu gerbang bagi negeri akhirat. Alam barzah ni dia jadi border, pintu gerbang masuk ke negeri akhirat. Selagi kita atas dunia belum sampai lagi ke akhirat. Bila mati atau orang Melayu sebut meninggal dunia, maka bermulalah perjalanan rohani kita ke satu alam yang dipanggil alam barzah. Barzah maksudnya dinding, alam dinding. Sebab dinamakan alam barzah kerana kita tidak tahu apa yang berlaku di sebalik kubur itu, dalam kubur tu. Kita tak nampak, kan, macam orang duduk belakang dinding, macam tu. Sebab tu dipanggil alam barzah. Jadi sahabat sekalian, mati saja masuk alam barzah itu dipanggil permulaan akhirat. Kita sebut pintu gerbang. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kata Nabi, lubang kubur itu, matilah. Bila mati masuk kubur, lubang kubur itu Nabi kata adalah stesen yang pertama, perhentian yang pertama daripada banyaknya perhentian-perhentian di negeri akhirat. Nabi kata kubur tu stesen pertama, tempat transit yang pertama. Daripada banyaknya tempat-tempat transit yang ada ke depan daripada itu. Nanti kita ada bangun semula daripada kubur, nanti kita ada perhimpunan di padang mahsyar, nanti kita ada ditimbang amalan, diterima mengambil kitab, meniti titian sirat lah, apa macam-macam step lagi. First step ialah kubur. Dan Nabi kata kubur itu stesen pertama bagi negeri akhirat. Dan Nabi sambung hadis itu, faman naja minhu. Nabi kata barang siapa yang selamat dalam kuburnya. Nabi kata siapa yang selamat dalam lubang kuburnya, maka kata Nabi apa yang akan dia tempuh
stesen yang berikutnya nanti itu lebih mudah baginya. Wa illam yanju minhu, barang siapa yang gagal di dalam kuburnya, na'udzubillah, maka Nabi kata apa yang akan dia tempuh selepas itu akan jadi lebih sukar baginya. Apa yang dia nak kena tempuh lepas tu lagi susah, tak lepas lah maknanya. So apa indikatornya, apa ukurannya dalam kubur tu yang kata berjaya atau tidak berjaya? Ulama bahas, kita boleh jawab atau tak boleh jawab soalan malaikat Munkar dan Nakir di dalam kubur. Itu indikatornya, itu SOP-nya. Maknanya kita boleh jawab, maka itu dikira berjaya. Walaupun ialah soalan tu semua orang dah tahu kan. Man rabbuka, ma dinuka, ma kiblatuka, man ikhwanika, apa semua itulah. Siapa Tuhan kamu, siapa Nabi kamu, apa kitab kamu, mana kiblat kamu, semua tu. 4, 5, 6 soalan tu. Soalan tu semua orang tahu, semua orang boleh hafal jawapan. Tapi belum tentu boleh jawab dalam kubur. Jawapan tu bergantung kepada siapa? Bergantung kepada amalan kita, bukan bergantung pada kepetahan bercakap. Kan, kalau kepetahan bercakap, saya rasa ustaz mesti lepas punya lah. Ustaz lepas, pembaca berita lepas, pengulas sukan pun lepas, DJ radio pun lepas. Sebab semua tu petah bercakap belaka tak. Menteri-menteri lagi lah lepas awal kan, pasal petah bercakap. Jadi itu bukan sandaran. Sandaran dia nak boleh jawab ke tak boleh jawab, nak boleh lepas ke tak boleh lepas besok. Sandaran dia kepada amalan yang sedang kita bangunkan di atas dunia sepanjang kehidupan kita sekarang. Mana kalau boleh jawab, lepas yang ke depan tu lebih mudah. Kalau sangkut, yang ke depan tu habis. Na'udzubillah. Baik, terima kasih. Teruskan share Kak Jamaliah. Terima kasih Kak Syam, Azami, Abu Bakar, Kak Nirma Nasir daripada Sarawak, Singapura. Terima kasih banyak. Nur Azizi Lazuan, Siti Cute daripada Singapura juga. Mida Ibrahim, Kak Tun, terima kasih. Abang Johari, Allahu Akbar. Ustaz Ridwan Rahmat, terima kasih Ustaz. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Ustaz Ridwan Rahmat ni sahabat baik saya. Dia ketua Dewan Ulama Negeri Selangor. Orang yang warak, orang yang alim. Dan dia seorang je ustaz yang berani panggil saya Pak Usu. Itu je ceritanya. Kan, orang lain tak panggil saya Pak Usu, dia seorang je berani panggil. Jangan main-main Ustaz Ridwan Rahmat ni. Minta maaf ustaz, gurau ustaz. Terima kasih kita punya orang kuat audio kuliah kita yang bersama juga pada tengah hari ini, insya-Allah. Baik, terima kasih sahabat-sahabat. Teruskan share, teruskan share, teruskan share, insya-Allah. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu persoalan pertama yang kita kena tengok bila tajuk kita hari ini, kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Ya. So, kita tanya 3 soalan tu, terutama malam-malam sebelum tidur kan. Kita letak tangan atas dahi ni. Lepas tu kita fikir, aku ni nak melawan sangat ni, aku ni daripada mana asal? Kan? Aku ni sekarang ni berada di mana? Menumpang kasih atas bumi Allah saja. Fikir yang tu. So bila kita boleh garapkan 3 persoalan tadi dengan jawapan yang terbaik, saya sangat yakin insya-Allah kita akan jadi manusia yang baik. Yang hari ini kadang-kadang orang jadi jahat, orang jadi nakal apa semua ni sebab dia tidak memikir persoalan itu. Kan? Dia tidak memikir juga. Itu yang jadi masalah. Terima kasih Ustaz Adi Talha yang menyinggah juga sekejap. Pakar perubatan Islam juga ni kan, dapat sanad yang hebat daripada Datuk Ismail Kamus dan sebagainya lah, yang boleh menghalau jin-jin dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustaz Adi.
Terima kasih juga Mihak Hasan, dan lain-lain yang saya tercicir nama, saya minta maaf banyak-banyak. Terima kasih bos. Bos Saudi kuliah ni. Baik, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. So bila kita sebut tajuk kita hari ni kembali pada Allah, itu benda yang kita kena tengok lah. Sebelum kita nak buat benda-benda yang bukan-bukan ni, fikir balik, oh aku ni atas bumi Tuhan. Kalau Allah blok oksigen kita, oh jangan buat main tuan. Kan? Kalau Allah blok oksigen ni, habis kita. Tapi Allah ni baik tak? Kita pergi merata-rata pun boleh menapas lagi. Dan Allah tak nak menyusahkan kita. Macam saya lah sekarang duduk Sungai Buloh kan. Katalah Allah buat aturan PKP lah. Orang Sungai Buloh hanya boleh sedut oksigen Sungai Buloh saja. Kalau dia pergi Kuala Lumpur, dia kena bawa tong gas. Agak-agak lah. Ini saya buat andaian supaya kita sedar yang Allah ni sangat baik. Allah tak buat aturan begitu tuan-tuan. Kalau macam tu gaya pergi Mekah bawa tong gas kita, kan? Dah kita duduk Malaysia, warga negara Malaysia, pergi Mekah tak boleh hirup udara Mekah. Darat kita nak tawaf bawa tong gas, sa'i bawa tong gas, melontar bawa tong gas, wukuf bawa tong gas, kan? Bermalam di Muzdalifah bawa tong gas. Masa melontar tu kita lontar tong gas tu terus lah. Mati terus kita kat situ. Dah Allah tak buat zalim gitu. Kita pergi mana pun, melepasi sempadan negeri ke daerah ke negara sekalipun, Allah bagi oksigen. Baiknya Allah kan. Kalau dia buat sempadan, mati kita tuan. Mati kita, tak usah sembang besar lah. Jadi sebab tu kita fikir balik, aku ni nak buat jahat, aku ni sekarang ni menumpang atas bumi Allah. Kan, menumpang atas muka bumi Allah. Jadi bila kita sedar benda ni, aku pula ni tak apa hari nak mati dah, tak apa bulan, tak ke tahun, tak tahulah berapa lama ke depan ni kita akan mati. Jadi bila kita renung-renung ni, orang kata yalah sedikit sebanyak dia memberi keinsafan kepada kita, dan sedikit sebanyak dia akan membentuk peribadi kita jadi hamba yang terbaik, kan? Jadi hamba yang baik. Itu yang kita sangat-sangat mengharapkan. Jadi sebab itulah sahabat sekalian, perkara-perkara macam ni sebenarnya sangat memberi kesan pada kita, kan? Terima kasih Sofian jemput like page anak muda sayang ulama. Siti Cute, orang yang dah buat umrah, buat amal kebajikan anak yatim tiap-tiap bulan, tapi sakitkan hati manusia, lepas tak Ustaz? Dia gini, bila kita dah buat apa pun kebaikan, dalam masa yang sama kita elakkan buat kesalahan, terutama yang melibatkan manusia, kan? Menyakitkan hati, dengki, khianat, buat zalim, apa lagi, segala-gala yang melibatkan manusia, lah. Kita dah buat baik ni, tiap-tiap bulan pergi buat bantu anak yatim, tiap-tiap bulan puasa sunat, tiap-tiap hari infak, kan? Pergi umrah setahun sekali ke apa, kerap lah. Tiba-tiba balik perangai tak ubah, menyakitkan hati orang, fitnah orang, buat zalim pada orang. Ini pun besok sangkut besok ni, kan? Kalau dia tak sempat bertaubat, habis ni. Jadi tak usahlah kita merugikan apa yang telah kita, orang kata, kumpul-kumpulkan selama ini, kan? Yang telah kita buat. Dan saya dah banyak kali sebut dah sahabat sekalian, kita buat ibadah ni penat tu. Penat tuan-tuan, jangan cakap tak penat, kan? Kita buat kerja agama ni sesuatu yang sangat memenatkan kita sebenarnya. Tak ada ibadah dalam Islam yang kalau kita buat dia tidak penat. Tak ada. Ibadah dalam Islam ni daripada kecil sampailah besar ibadahnya, semuanya memenatkan. Tak usah sembang apa-apalah. Puasa penat puasa tuan.
siang hari lah. Tahan ni berapa belas jam ni, 13 jam lah lebih kurang kan. Di belah-belah kita ni, Asia Tenggara ni 13 jam lah lebih kurang lah. Penat tu. Tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh itu, tak boleh ini, macam-macam lah. Ni, dengar kuliah tengah hari ni, penat tak? Dengar saja kan, itu pun penat agak. Bila nak habis ustaz, sabar, pukul 1 kan kita berhenti, buat-buat tenang dulu. Dah, penat dengar kuliah. Ni kami ustaz menyampaikan kuliah, penat tuan-tuan, tak boleh minum kan. Pagi tadi dah ceramah dah, penat. Rehat, ni sambung ceramah pula, penat. Tekak kering kan, tak boleh minum. Apa lagi? Buka puasa, penat tu. Punyalah menggelepar nak berbuka ni, kurma pun telan dengan biji sekali. Ya Allah Tuhan, sunnah Nabi manalah diikutnya tu kan. Kurma ni tak payah telan dengan biji kan, biji dia kita buang cara tertib lah. Tapi punyalah lapar kan, akhirnya tak peduli lah, kurma ke mana, apa ke mana, air setengah besen dibalurnya, air cincau kan. Lepas tu sebelum maghrib dah mula mengantuk, penat. Soalan terawih, jangan buat main tuan. Rakaat dah berapa pun dah tak ingat kan. Wirid ke mana, apa ke mana. Bila dengar nak soalan witir je, rasa lega, segar biji mata tu, pasal dah nak habis dah. Tak, itu kita bangun malam penat, sahur penat, umrah haji penat. Ni tahun ni haji tak tahu lagi ni kan, ada ke tidak ni tak tahu lagi. Penat, menunggu giliran dah penat dah. Kalau tuan-tuan daftar tahun ni, kalau di Malaysia lah kan, kita berdaftar tahun ni, Yusmi Akmal yang berkuliah lagi penat kan. Tak apalah, penat ada pahala, tak apa, insya-Allah kan. Tuan-tuan penat dengar walaupun sambil baring kan. Abang Esok kata sambil baring kan, jangan syahid sudah. Tengah hari ni Qailullah ni kuat ni, tidur siang kan, untuk jaga malam konon-konon, tapi tak berjaga juga. Itu penyakit dia. Jadi tuan-tuan, pergi haji penat, daftar haji. Kalau kita daftar haji di Malaysia ni, daftar tahun 2020, tuan-tuan akan pergi panjang umur tahun 2130. 100 tahun daripada sekarang. Itu queue saja. Ustaz, mati 4 kali pun belum tentu ke Ustaz dapat pergi. Kalau dah mati kita tanam je lah, tak payah cakap banyak kan. Maknanya kita dah daftar tu, kita dah niat dah nak pergi haji. Bila kita daftar haji, bermaksud kita dah berniat nak pergi haji. Kalau mati sebelum sempat melaksanakan ibadah haji, bermakna insya-Allah dapat pahala niat. Cuma tak dapat pahala mengerjakan haji saja, tapi pahala niat tu ada dah. Sebab tu kod mana pun kena daftar juga kan. Pergi tabung haji, daftarlah 1,300 kot kan. Bayaran dia tu minimal. Jadi daftar je. Kalau dapat surat lepas tu, giliran dia, pakcik akan dijangka pergi ikut giliran lagi 100 tahun dah. Buat-buat tenang, jangan mengamuk kat kaunter tabung haji tu kan. Istighfar banyak-banyak, tak apa, ada rezeki sampai. Kita ambil tenang begitu je kan, tak usah gelang-gelang kabut sangat dah. So sebab tu saya kata tadi, semua amalan, semua ibadah yang kita buat di dunia ni memang memenatkan, tetapi untungnya kita sebab penatnya berpahala. Itu yang untung tu. Bab kata Kak Tun tu, penat di dunia, bahagia di akhirat. Penat di dunia tapi kita beruntung di akhirat, berbahagia di akhirat. Kan, itu yang saya pernah sebut dalam kuliah-kuliah saya kan. Saya kata sahabat Nabi bagi tahu, ini pesanan para sahabat. Sahabat Nabi kata dunia ni tempat berpenat lelah, akhirat tempat kita berehat. Siapa kata? Sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in wa arda. Sahabat Nabi kata dunia ni tempat berpenat lelah. Macam saya kata tadi lah, especially kita buat ibadah kan, mana ada yang tak penat tuan?
baca Quran, penat ambil semayang, penat semayang malam, penat semayang tarawih pun penat, kan? Pergi haji umrah penat, bayar zakat penat, apa lagi? Infak penat, wakaf penat, semua penat. Tapi penat kita berbaloi, sebab mudah-mudahan berpenat di dunia, sahabat Nabi kata insya-Allah kita akan berehat di akhirat, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Jangan rehat di dunia bimbang-bimbang penat di akhirat. Jangan. Dunia berehat saja, semayang tidak, puasanya pun tidak, bayar zakat pun tidak, baju raya pakai. Itu semua keturunan hantu raya dia panggil, kan? Na'udzubillah, jangan tuan-tuan. Jadi biar kita penat di dunia, jangan berehat di dunia. Kuliah tak dengar, mengaji tidak, buat amal pun tidak, buat baik pun tidak, jangan. Takut kita letih di akhirat. Biar letih di dunia, berehat di akhirat. Jangan berehat di dunia, bimbang-bimbang letih di sana besok. Wal-'iyazubillah. Langkapi sejahtera baru menyinggah Ustaz, baru sampai. Ke mana halanya tadi? Arfah Abu Bakar, Ustaz bagi penjelasan tentang silaturahim. Rahmah Ismail, alhamdulillah dapat ikut kuliah kedua Ustaz, Rantau Panjang, Kelantan. Terima kasih orang Rantau Panjang deh. Jadi sahabat sekalian, penjelasan tentang silaturahim. Silaturahim ni kita panggil apa tu? Hubungan baik lah, hubungan persaudaraan. Hubungan silaturahim ni daripada kalimah silah. Silah ni menyambung. Rahim tu, rahim lah, kasih sayang. Nampak? Sebab itu untuk khas buat ibu-ibu. Bila sebut silaturahim, maka Abang Arifin Rahim pun masuk. Kita punya penyanyi hebat kumpulan Hijaz kita ni. Apa khabar Abang Pin? Sihat ni? Sebenarnya kawan sekolah saya sebenarnya. Satu sekolah dulu. Tapi yalah, dia muda sikit lah daripada saya, kan. Saya ni tidak tua, tapi dia lebih muda sikit daripada saya. Sekian dimaklumkan, insya-Allah. Buat tenang. Baik. Silaturahim ni, sebab itu untuk ibu-ibu saya bagi satu penghargaan yang paling besar lah. Sebab apa disebut bila ibu-ibu mengandung saja. Bang, ni tengah fokus ni. Sambil fokus, sambil kuliah, kita promo kawan-kawan kita. Apa dah hal, kan? Itu kita tepi. Allah, melawak. Tak betul. Abang Arifin Rahim ni memang suara sedap, tuan. Jangan main-main dengan dia, kan? Boleh panggil konsert lah, tak ada hal punya. Lepas PKP ni kita support kumpulan nasyid kita, insya-Allah. Hijaz tu bukan calang-calang ni, Hijaz bang, sejak sebelum saya kahwin lagi, kan? Itu dia. Baik. Sebab itu orang perempuan bila mengandung pregnant, dia sebut baby itu duduk dalam mana? Dalam perut ibu, atau bahasa yang orang sebut dalam rahim ibu. Ya, dalam rahim ibu. Sebab apa dia panggil rahim ibu? Sebab apa perut ibu tu, tempat mengandungkan baby tu, dia panggil rahim ibu? Sebab selama 9 bulan 10 hari lebih kurang average kandungan normal kita duduk dalam perut ibu kita akan belai kita dengan penuh kasih sayang. Sama ada ibu tu membelai kita dengan penuh kasih sayang, dan Allah campakkan perasaan pada orang lain yang melihat ibu yang sedang mengandung, dia akan jatuh simpati dan kasih sayang. Betul tak? Sebab itu dia panggil rahim ibu, kan? Sebab baby yang duduk dalam tu semua orang akan sayang, walaupun dia tak keluar lagi daripada perut tu, tak? Orang sayang kat dia, kan?
mak kita ni bawa lah kita kulu-kili kan, pergi Maidin bawa, pergi pasar raya bawa, pergi masjid bawa, berkebun bawa, membasuh bawa, mandi pun bawa, semua dia bawa. Tak ada mengeluh pun, walaupun pinggang macam nak patah kan, tapi Allah campak rahim tu. Nampak sifat ar-rahim. Saya Ustaz Rahim, bawa tenang, saya Ustaz Rahim. Lain. Ni sifat rahim, kasih sayang Allah. Sebab itu kena jaga silaturahim, kena jaga. Besar pahala kan, sebab menjaga hubungan silaturahim ni dia membawa ke syurga. Sehingga disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara faktor menjadi sebab musabab Allah memanjangkan umur seorang manusia itu, bila kita menyambungkan silaturahim, itu menjadi asbab Allah panjangkan umur kita. Dan kata Nabi, panjangkan silaturahim itu kepada kawan-kawan ibu dan ayah kamu. Boleh faham maksudnya? Sekarang ni kita ada kawan-kawan. Terima kasih Ustaz Alim Din, dia buat tanda good gitu. Ustaz Alim Din ni pun kemas dia. Kuliah pun tiap-tiap hari pukul 10 kan, tiap-tiap hari ya Ustaz. Saya tengok ada je tiap-tiap hari pukul 10. Ustaz Alim Din kita pakar menghalau gangguan-gangguan juga menggunakan kasturi syifa yang telah didoakan oleh kekanda Fadil Ustaz Tuan Guru Datuk Ismail Qamus. Siapa nak minyak tu boleh PM ke Ustaz Alim Din. Nampak nama dia Halim Din. Bukan orang lain dah tu, Ustaz Alim Din dah tu. Terima kasih Zazali Zahari, Zulkainan Hasan, buat tenang Ustaz Alim Nasir. Abang Makno kita daripada surah Ikhwan, terima kasih kan. Jadi orang yang jaga silaturahim ni, bila Nabi kata sambungkan juga silaturahim itu kepada kawan ayah dan ibu kamu. Maknanya kita ada mak ayah, walaupun mungkin dah meninggal, mak ayah saya dah meninggal, mentua saya pun semua dah meninggal, diorang ada kawan. Maknanya kawan mak ayah kita. Kita kenal, oh mak cik ni kawan mak aku ni, oh Pak Haji ni kawan arwah ayah aku. Kita sambung silaturahim tu, kita baik dengan mereka. Nabi kata itu sangat dituntut dan menjadi asbab Allah panjangkan umur kita insya-Allah, dan besok kita akan masuk syurga. Sebab apa saya berani kata boleh masuk syurga? Sebab Nabi sebut dalam satu hadis yang lain, Nabi kata la yadkhulul jannatal qati'. Nabi kata tidak akan masuk syurga orang yang memutuskan tali silaturahim. Nabi kata tak akan masuk syurga, maknanya masuk neraka lah. Kan? Dia tak ada laluan ke syurga. Siapa? Orang yang hidupnya bergaduh, mencari salah orang, cari pasal dengan orang, fitnah orang, putuskan silaturahim, lagi teruk jadi batu api. Batu api tahu batu api? Tukang hasut. Dalam hadis Nabi sebut la yadkhulul jannata an-nammam, tidak akan masuk ke dalam syurga batu api, tukang hasut. Oh, tukang cucuk lah, tukang cucuk lah. Dia lagakan A dengan B, A B bergaduh. Padahal A dengan B okey je, lepas tu dicucuk ke A, lepas tu dicucuk ke B, A B pula bergaduh. Tukang cucuk ni Nabi kata api neraka kan. Oh jangan jadi batu api tuan, tak lama batu nisan besok. Kan, sudah-sudahlah tu, bertaubatlah pada Allah dah. So jaga silaturahim baik-baik. Sebab apa sahabat sekalian? Sebab dia menjadi satu dorongan, satu channel kepada kita, untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Kan? Memang betul lah. Sebab silaturahim ni sangat penting. Dan cuba kita baca balik sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila baginda berhijrah ke Madinah. Daripada Mekah Nabi pergi Madinah. Hijrah dia panggil tak? Yang kita sambut ma'al hijrah tu.
benda pertama yang Nabi buat, nombor satu masjid lah, Masjid Quba tu kan. Nabi bina sampai di Quba, Nabi buat satu masjid yang kita pergi ziarah bila musim haji umrah. Dan yang kedua, Nabi sampai Madinah, Nabi sambungkan silaturahim. Nabi pegang tangan sahabat muhajirin daripada Mekah ni, Nabi pegang tangan geng Ansar, penduduk asal Madinah, Nabi cantumkan dua-dua, Nabi kata kamu berdua ni bersaudara. Nabi ambil pula yang lain, Nabi cantum, kamu berdua bersaudara, jangan bergaduh. Kamu bersaudara, jangan bergaduh, jangan bergaduh. Kita hari ni adik-beradik bergaduh, tuan-tuan, ipar duai bergaduh, kan? Janganlah. Yang sudah tu sudahlah. Ya, kita ambil peluang-peluang Ramadan ni untuk kita menjaga dan menjernihkan balik hubungan silaturahim. Mudah-mudahan itu menjadi asbab kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Kak Zah yang sudi share. Kak Syam, mata masuk abuk bila ustaz sebut betapa susahnya ibu. Memang kan, ni bukan nak suruh kita menangis ke apa, dah. Ini ceritanya memanglah jasa ibu kan. Sebab itu Nabi sebut ibumu, ibumu, ibumu 3 kali ya. Sebab besar jasa ibu kan. Macam yalah, kalau ibu saya pun dia beranak 13 orang, bayang jasa dia. Kita yang beranak 2-3 orang ni pun rasa ya Allah separuh matilah kan. Bayang orang dulu kan ramai anak kan. Saya 13 beradik, 13 kali mak saya beranak ke anak-anak dia semua. Zaman-zaman dulu kan, mana ada hospital sangat, pakai-pakai bidan begitu aja. Jadi bayang kesusahan tak. Lepas tu nak membesar lagi, berjaga malam lagi, apa lagi, nak menyusukan lagi 2 tahun, kemudian mendidik kan, nak cari nafkah lagi. Allahu akbar, tuan. So itulah Nabi kata al-jannatu tahta aqdamil ummahat, syurga bawah tapak kaki ibu. Sebagai gambaran besarnya lesen nak masuk syurga, kena taat pada ibu khususnya dan bapa juga kan. Sebab tu lawan je mak ayah, habis tutup fail, habis cerita dah. Na'udzubillah. Tak. Jadi saya nak pesan kepada semua yang masih ada ibu bapa, kita berkhidmatlah pada mereka sedaya yang mungkin, semaksimum yang mungkin, semampu yang mungkin. Berbaktilah pada mereka, taatlah pada keduanya, termasuklah mertua kita juga, sebab mereka juga ibu bapa kita. Dan seandainya orang tua kita dah lama meninggal dunia ke, baru meninggal dunia ke, mentua kita ke siapa, mak atau mertua kita, maka rajin-rajinlah kita hadiahkan untuk mereka di sana, sebab mereka dah tak boleh beramal macam mana kita beramal di dunia. Mereka dah tak ada ruang kan, mereka dah tak ada peluang untuk beramal di sana, di alam barzah. Tak boleh. Sana alam transit. Transit ni orang kata tunggu je, duduk dan diam kan, tak boleh buat apa dah. Macam kita lah naik kapal terbang pergi Mekah kan, transit kat Dubai sejam. Kalau sejam ni biasa duduk dalam kapal terbang aja, tak turun pun. Kalau transit 4-5 jam baru turun kat airport Dubai ke mana kan. Turun tu pun duduk tunggu kapal kita, nanti dia panggil masuk boarding, kita masuk. Itu alam barzah dipanggil, transit, tunggu, tak boleh buat apa dah. Semayang dah tak boleh dalam kubur kan, puasa dah tak ada, nak bayar zakat dah tak ada, dengar kuliah Ustaz Rahim Nasir pakai tak ada dah duduk dalam alam barzah tu, apa pun tak boleh buat. Jadi kita yang hidup ni lah, kita kirimkan doa, kita bagi hadiah yang terbaik. Dalam bulan Ramadan ni kita baca Quran, kita niat pahala untuk arwah ibu ayah kita dan sebagainya lah. Itu boleh kata para ulama. Baik, terima kasih Khalil, bawa tenang. Kak Zah lambat sikit, sibuk dengan cucu 4 orang.
Zulkarnain Hasan, kasihmu membawa ke syurga ibu. Tak apalah, selama mereka masih hidup, kita berbakti lah. Kalau dah tak ada tu, kita hantarlah apa yang patut kan, Yasin ke, malam-malam Jumaat, tahlil arwah. Buat aja lah, tak usah bergaduh-gaduh benda tu. Buat aja, kita niat, mudah-mudahan pahalanya sampai, insya-Allah. Baik, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, di penghujung kuliah kita ni, bila kita sebut balik pada Allah, kembali pada Dia, maknanya dalam apa urusan sekalipun, memang kita kena balik pada Dia kan. Apa pun ingat Dia. Kita sihat hari ni pun Dialah bagi nikmat kesihatan tu pada kita. Kita sakit pun Dialah yang bagi, kita sembuh pun Dia bagi, kita kaya pun Dia bagi, kita susah pun Dia yang atur kan. Kita apa sekalipun dalam hidup ni, ceritanya redha lah. Ceritanya redha, ceritanya ceritanya kita kena sabar kan. Apa pun balik pada Allah dah, balik pada Dia, insya-Allah. Baik Kak Fatimah, apa hukum Ustaz orang duk maki hamun kat kita? Kalau ikut ke hati, tak maaf sampai ke mampus. Sakitnya hati tak? Bawa-bawa tenang Kak Fatimah kan. Memanglah saya dah sebutkan baru ni, antara dua benda yang kita kena lupakan walaupun susah. Saya dah sebutkan dalam kuliah baru ni. Antaranya kesalahan yang orang buat pada kita. Yang ni kena lupakan. Memanglah hati tu sakit kan. Orang maki kita, orang fitnah kita, tapi kalau boleh sabar kan, itu sebenarnya level iman kita yang paling tinggi lah. Hati sakit memang hati akan sakit. Orang fitnah kita, orang aibkan kita, orang maki kita, orang macam-macam lah kan, buat zalim pada kita, hati memang sakit. Kalau ikut hati malas nak maafkan. Tapi kalau kita tak maafkan pun, benda ni jadi susah. Ulama kata sunat memaafkan kan, sunat kita maafkan orang tu, supaya dengan niat dia pun besok di akhirat senang, Allah pun akan maafkan kita. Senang, habis cerita lah. Sebut, ustaz cakap memanglah senang Ustaz, ustaz tak kena. Dah, siapa kata saya tak kena kan? Semua orang ada rasa pengalaman tu. Tapi bila kita fikir balik, kita muhasabah balik, kalau kita berdendam pun sampai ke mana kan? Lama mana kita nak berdendam? Lama mana tak bertegur siapa kan? Bila kita tak bertegur siapa tu dah satu dosa kan. Kita tak nak bertegur, bermasam muka, itu satu dosa. Sebab Nabi kata kita boleh bermasam muka ni kalau berbalah, bergaduh ke, suami isteri ke apa, jiran ke apa, Nabi kata tidak boleh lebih 3 hari kan. Nabi kata fauqa salasati ayyam, jangan lebih 3 hari. Maknanya 3 hari je Islam bagi untuk kita bermasam muka sekejap. 3 hari ni dipanggil tempoh bertenang. Itu yang saya kata bawa-bawa bertenang tu. 3 hari ni tempoh bertenang. Kita muhasabah balik kan. Suami isteri tak bertegur 3 hari je dalam rumah, jangan 3 tahun. Orang Melayu 3 tahun 3 kali raya tak datang. Orang Melayu 7 keturunan dia tak maafkan. Itu masalah kita kan. Jadi untuk Kak Fatimah terutama yang tanya tadilah, maknanya kita banyak istighfar, kita maafkan orang tu kan. Benda betul yang saya sebut ni susah nak buat, tapi itu saya kata kalau kita boleh buat, kalau kita boleh buat, itu yang paling terbaik. Ganjarannya pasti syurga insya-Allah. Itu ceritanya. Abang Razak Daud, macam mana orang tak bayar hutang, nak kita halalkan je ke? Dia cerita hutang ni, pertama orang yang berhutang dia mesti ada niat nak bayar, mesti ada niat, walaupun sikit-sikit ansuran, niat tu kena ada. Usaha dia nak bayar tu kena ada. Itu nombor satu. Dan orang yang memberi hutang macam kita lah, kan ada orang hutang dengan kita, nak halalkan ke apa? Kalau kita rasa
kita nak orang tu bayar, itu hak kita lah. Kan, katalah dia hutang 100, kita nak dia bayar, kita hantar WhatsApp kan. Kadang kita pun segan nak hantar kan, dah banyak kali hantar tak dapat hasil pun. Hak orang yang memberi hutang, dia boleh menagih hutang tu. Maksud dia, itu hak saya Ustaz, dia hutang saya 100, saya nak balik, betul, boleh, tak ada masalah. Tapi kalau kita pun tengok dah kawan ni sampai dah orang kata dah mereput dah kan, tak bayar-bayar apa semua, kalau kita rasa kita mampu untuk halalkan, itu macam saya kata tadilah, itulah juga sesuatu yang sangat terbaik, yang paling tinggi makamnya di sisi Allah, bila kita boleh menghalalkan apa sahaja, baik hutang piutang. Sebab hutang piutang ni penting kan, sebab Allah sebut dalam Quran ayat 282 Al-Baqarah, satu page ayat yang panjang tentang hutang piutang kan. Kalau boleh halal, itu yang terbaik lah. Tapi kalau jumlahnya mungkin banyak, benda boleh bincang kan, kita bincang elok-elok. Kita kata ke dia, tak apalah, kalau kau boleh bayar, kau bayar bila-bila pun tak apa. Tapi kalau dah sampai satu tahap kau tak mampu juga, tak apa, aku halal. Kan cantik tu kan, kalau boleh buat begitu, insya-Allah. Baik, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, akhir sekali, pertama, ingat kita akan dikembalikan kepada Allah. Thumma ilaihi turja'. Sampai saat ilaihi, kepadanya, yakni kepada Allah, turja'un, kita pasti akan dikembalikan, kita pasti akan dipulangkan semula. Pasti akan dipulangkan semula. Itu pasti. Baik, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya nak sebut dia macam ni. First kali, kesimpulan akhir kita, yang pertama, pastikan, kita kena ingat kita adalah manusia-manusia yang sedang menumpang di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, dan bila sampai saat, sampai masanya, sampai ketikanya, kita pasti akan mati. Dan yang paling penting sebenarnya, kita kena siapkan diri dengan bekalan-bekalan yang terbaik sebelum kita mati bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala suatu hari nanti. Itu kena ingat kan. Sebab semua orang akan mati. Baik, itu yang pertama, sahabat sekalian. Yang kedua, siapkan bekalan. Siapkan bekalan, apa yang orang kata, apa-apa yang patutlah. Siapkan apa-apa yang patut sebagai bekalan yang kita nak kena bawa menghadap Allah bila sampai saat dan ketikanya. Dan ingat, persiapan itu kita kena buat sekarang. Persiapan itu kena buat sekarang. Ya, maksud sekarang ialah masih hidup. Bukan dekat nak mati, bukan dah mati ke apa, itu tak ada apa cerita lah. Itu semua tutup buku belaka. Itu semua tutup buku. Wal-iyazubillah. Jadi sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, tugas kita hari ini adalah memastikan perjalanan hidup kita berada di tahap yang paling terbaik, yang paling sempurna, yang paling elok, supaya kita tidak menyesal di kemudian hari, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, sahabat yang dirahmati Allah, terima kasih pada semua yang hadir, yang menonton, yang share, yang komen, yang segala-galanya lah, ya, yang segala-galanya, yang sudi singgah, yalah, segala-galanya, macam tu kan. Baik,
Jadi untuk perakhirannya saya nak mengulang balik kepada sahabat semua, siapa yang nak menyumbang untuk wakaf kitab yang saya wawarkan pagi tadi, kan? Kita ada wakaf kitab yang kita wawarkan pagi tadi. Ini kitab dia. Ni kitab dia yang macam ni lah. Tebal dia begini. So di belakang ni nanti, ni di belakang ni kita ada list. List yang kosong ni untuk nama-nama waris yang tuan-tuan akan bagi pada saya lah. So nama-nama ni kita boleh letak nama mak ayah kita dulu, kemudian barulah orang kata nama-nama yang lain lah. Kan, nama adik-beradik ke, nama sendiri ke, nama cucu ke, nama siapa ke, tak kisahlah. Jadi kalau tuan-tuan yang berminat untuk wakaf kitab ni boleh PM pada saya. Nombor akaun ni nanti saya akan bagi sekali lah. Nombor telefon saya tu saya dah pinkan di bawah tu. Nanti boleh personal kat saya lah, tak payah call lah, tuan-tuan WhatsApp saja, nanti saya reply balik. Kepada yang nak wakaf kitab, wakaf kurma ke, infak kebajikan, dakwah apa semua, boleh personal pada saya lah. Baik, jadi itu saja saya kira untuk tengah hari ini. Terima kasih pada semua yang menonton, semua yang share, semua yang komen, semua yang bersama, yang bertanya soalan dan sebagainya. Itulah yang saya daya untuk berkongsi. Terima kasih juga pada Abang Hassan dan Abang Yusof daripada Badan Kebajikan Islam MISC Daya Bumi Surau tingkat 15 yang menjadi penganjur kuliah kita pada tengah hari ini, di mana Badan Kebajikan Islam MISC ini sentiasa bekerjasama dengan pihak surau untuk program-program keagamaan yang jadualnya sentiasa penuh dengan ustaz-ustaz yang hebat-hebat secara tetap setiap bulan, tak pernah putus kecuali PKP ni je. Itu yang kita terpaksa buat online juga kan. Tapi tak apalah, yang penting ilmu tu jalan, insya-Allah. So itu saja untuk tengah hari ni. Petang ni tak ada, kita rehat sekejap, bagi laluan saya berehat sikit. So kita akan jumpa insya-Allah pagi esok dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dan petang besok lah macam biasalah insya-Allah, kalau tak ada apa-apa halangan. Boleh Ahmad Khalil nanti kalau apa kitab saya tak sebut harga pula, RM50. Khalil nanti boleh PM lah. Su Haji Ishak, harganya satu kitab tu RM50. Satu kitab tu boleh letak 10 nama kan. Kalau ada maksimum bubuhlah 10, bagi 10 nama, yang hidup atau yang meninggal pun boleh. Lepas tu kitab tu nanti kami kumpul, nanti selepas PKP selesai nanti kita akan uruskan, kita akan wakafkan ke sekolah-sekolah pondok untuk pembacaan pelajar-pelajar pondok. Sebab dalam kitab tu dia ada wirid, ada doa, ada zikir, ada selawat. Dan kitab ni sebenarnya memang ditulis untuk pattern pelajar pondok, untuk budak-budak pondok lah, senang ceritanya. Jadi kita jah wakaf RM50 satu kitab, kalau 2 100 lah. Dan kemudian bagi nama dekat saya, PM dulu kat saya untuk saya bagi nombor akaun apa semua, dan yang lain kami akan urus. Nanti kita dah tulis nama atas kitab tu, nanti kita akan WhatsApp balik senarai nama tu, orang kata sebagai bukti lah. Sekejap lagi kan kata ustaz menyeleweng duit pula kan, na'udzubillah lah. Kita tak buat lah kerja-kerja tu. Jadi itu ceritanya. Apa-apa hal tuan-tuan WhatsApp, nanti saya bagi pendetailan. Terima kasih. Terima kasih Muhammad Afif, geng Daya Bumi juga apa kan. Abang Yusof besok 6.30 pagi insya-Allah. Su Haji Ishak, terima kasih banyak. Jadi itu saja. Selamat Zuhur pada semua. Jangan tinggal baca Quran, zikir, istighfar, selawat Nabi lah. Tu jangan tinggal. Istighfar dan selawat Nabi tu jangan tinggal, insya-Allah. Kita pakat-pakat buatlah sekadar mana yang kita mampu buat, insya-Allah. Jadi doakan
mikrofon saya ni pun okey lagi, sebab semalam saya dah keluar dah pergi cari bateri 5-6 kedai, haram satu kedai pun tak ada kan. Sebab jenis dia tu kot RR44 ke apa ke nama dia, macam bateri jam yang bulat. Jadi akhirnya saya ambil keputusan beli kat Shopee aja, senang. Kan kita beli online je, tunggu sehari dua ni dia hantar lah. So far boleh guna lagi lah mic ni, suara pun elok lagi. Kok dia tiba-tiba meragam kan, so kita standby bateri tu. Cari di kedai semalam tak jumpa, kedai pun banyak tak buka lagi kan. Jadi apa pun doa yang terbaik lah, insya-Allah. So terima kasih kerana support audio kuliah, support kuliah-kuliah saya dan ustaz-ustaz lain juga. Terima kasih pada semua. Yang saya tak sebut nama saya minta maaf, yang saya tercicir saya minta maaf juga. Mudah-mudahan Allah ampun dosa kita semua. Selamat Zuhur, selamat Asar dan selamat buka sekali ya. Terus package ucapan, package sampai ke Maghrib, insya-Allah. So terima kasih. Kedai RM2 pun tak buka Pak Din. Kedai RM2 pun tak buka. Dia buka hari Senin Khamis je. Isnin dan Khamis kan. Itu pun kena beratur juga. Tak apalah, saya dah order online, kita tunggu. Senang kerja lah, tak payah pening kepala. Baik, terima kasih. So kita jumpa lagi besok insya-Allah pagi 6.30. Yang baik, yang benar daripada Allah. Yang kurang, kelemahan diri saya sendiri. Terima kasih sekali lagi. Kita tangguhkan majlis dengan tasbih kafarah, suratul As dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana haza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyan wala mahruman wala matruda. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna ya arhamar rahimin. Ya Allah Tuhan kami, Kau pandanglah kami dalam bulan Ramadan yang mulia ini ya Allah, dengan pandangan rahmat dan keampunan-Mu ya Allah. Janganlah Engkau memandang kami dengan pandangan azab dan kemurkaan-Mu ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, berilah kami kesihatan yang terbaik ya Allah, dan Kau berilah kesembuhan kepada salah seorang isteri, kepada staf MIC ataupun staf daya bumi kami ya Allah, yang menjalani operasi baru-baru ini. Mudah-mudahan beliau terus sembuh sebagaimana asalnya ya Allah, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Muhammad Kaus, Abang Yusuf, Aisyah Fida, Ahmad Rasidi. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Siti Iman, Pak Din dan semua sekalian. Terima kasih. Kita jumpa esok 6.30 pagi insya-Allah biiznillah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.